Cerita seram ketika pulang dari memancing. 5 tahun yang lepas, geng memancingku tanpa pengetahuanku telah menempah beberapa bilik di salah satu rakit yang terdapat di kawasan perumahanku. Dalam banyak-banyak rakit yang agak jauh juga yang mereka tempah, tapi pemandangannya cantik, ikan pun boleh tahan banyak dan owner pun sudah biasa dengan kami. Nak buat surprise birthday-ku katanya. Bila aku cek tarikhnya, terkena pada tarikh majlis perkahwinan sepupuku dinilai, tapi tak sedap pula bila tak dapat nak layan mereka yang akan turun ke Johor. Setelah ku susun atur semuanya, Alhamdulillah untuk kedua-dua aktiviti itu insya-Allah dapat ku hadiri. Cukuplah sehari semalam di atas rakit dan keesokan paginya ku akan bawa ibu bapaku ke Nilai. Kejadian mistik bermula apabila aku mahu bertolak balik ke rumahku. Sebelum tu biar aku terangkan keadaan perjalanan ke rakit yang kami sewa. Kami perlu melalui kawasan perkampungan dahulu, kemudian susuh di tepi empangan dan bertemu simpang 4 untuk kami lalui kawasan ladang kelapa sawit dan juga ladang ubi kayu. Dan akhirnya barulah akan jumpa lorong tanah merah untuk masuk ke kawasan jeti untuk ke rakit-rakit yang berada di sekitar sungai itu, dan sepanjang perjalanan bermula dari empangan hinggalah ke jeti tiada sebiji rumah pun. Aku bertolak balik sangat lewat dari masa yang aku tetapkan. Almaklumlah, sambil memancing, sambil berseronok buat sambutan birthday-ku. Nasib baiklah empunya rakit itu sudah biasa dengan kami, jadi bila kami minta untuk hantar ke darat pada pukul 2 pagi dia okey sahaja. Perancangannya aku sendirian sahaja yang akan balik ke darat, tetapi memandangkan gerai makan di atas rakit itu tutup, dalam banyak-banyak hari, boleh terkena hari itu pula dia nak tutup. Geng-geng mancingku kebuluran, tak cukup sekadar kek dan jajan, nak makan Maggi pun dah muak. Jadi kami berlima, tak termasuk Abang Mensi pemandu bot, naik ke darat, tinggal 3 orang yang kemaruk memancing di atas rakit. Aku akan pulang semula ke rumah dan yang lain akan ke restoran mamak yang berdekatan untuk beli nasi dan mi goreng. Aku gerak dahulu sendirian apabila sudah sampai ke darat kerana mereka masih lagi berbincang dengan Abang Men sama ada nak bawa Abang Men sekali ke restoran atau tunggu sahaja mereka di jeti. Terbit sedikit rasa riak di hati. Ini tempat aku. Lagipun makhluk-makhluk yang mistik ni bukan asing lagi untuk aku. Setakat drive gelap-gelap redah ladang dengan empangan apa ada hal. Alhamdulillah sepanjang perjalanan dari jeti hingga masuk ke kawasan kampung, tiada gangguan kuat yang ku alami. Sekadar nampak 2-3 benda terbang dan berdiri di tepi jalan sahaja. Tetapi bila sampai ke simpang rumahku, salah seorang dari kawanku yang ikut naik ke darat menghubungiku. "Wei, Nami, kau dah sampai mana? Kereta Didi rosak ni." Tiba-tiba enjin mati kat ladang ubi kayu, tak sempat aku beri salam laju sahaja melaporkan. "Dah cuba start semula tak? Abang Men ikut korang tak?" Soalku. "Tak. Abang Men tak ikut, dah cuba banyak kali start semula tak boleh." Aku dah call Abang Men tapi dia tak jawab pula. "Datang sini ada nada cemas suaranya." Aku pun tak berfikir panjang, terus berpatah balik ke mereka. Mata dah mula kuyu, jadi ku pasang CD yang sedia ada di dalam CD player. Layan lagu Lenny Kravitz, pasang lagu kegemaranku, It Ain't Over Till It's Over, on repeat mode. Memekak menyanyi di awal pagi. Otak masa tu tak terfikir apa, janji dapat hilangkan mengantuk dan segera sampai ke mereka. Apabila sampai di kawasan empangan, tiba-tiba kawasan tersebut diselubungi kabus. Dalam hati dah terdetik, tak pernah berkabus, kali ni berkabus pula, tapi masih cuba bersangka baik, mungkin sebab dah pukul 2.30 pagi, cuaca sejuk. Dalam 5 minit kemudian aku sampai ke simpang untuk masuk ke ladang kelapa sawit. Secara spontan ku toleh ke kiri, tak nampak pula jalan masuk ke lorong kiri. Sekali lagi ku cuba bersangka baik, mungkin kabus ini membuatkan pandanganku kabur. Bila belok ke kanan memasuki ladang kelapa sawit, mata semakin mengantuk. Jadi ku toleh ke kiri dan kanan untuk menghilangkan rasa mengantuk. Baru ku perasan, tinggi-tinggi juga pokok kelapa sawit di ladang ini. Tadi rasanya macam tak berapa tinggi. Aku perlahankan sedikit suara radio apabila terasa agak lama memandu di kawasan ladang kelapa sawit ini. Selalunya dalam 10 minit akan masuk ke kawasan ladang ubi kayu. Ku cuba hubungi kawan-kawanku beberapa kali tetapi tidak berjawab, membuatkanku semakin tak senang hati. Ada yang nak bergurau ke? Tak lama selepas itu menghubungiku. Segera aku bertanya keadaan mereka. Dalam gelak-gelak menjawab, "Mana kau ni? Kami sejuk ni kat sini." "Hehe," dia gelak lagi. "Jap. Aku tak tahu kenapa macam jauh pula kali ni nak sampai ladang ubi,
aku sedikit mengeluh. Aku macam nampak lampu kereta kau ni, sayup jauh. Nanti aku suruh Didi buka lampu juga ya. Cepat sikit, makin sejuk. Dia akhiri kata-katanya dengan gelak juga. Yele, tahan sikit sejuk tu. Cepatlah suruh Didi buka lampu kereta. Hehe, depan sikit. Jalan depan lagi, kejap lagi nanti kau ikut kami rasa sejuk kat sini, hehe. Aku memang tak berasa pelik sebab Wis memang suka tersenyum dan ketawa, jenis mudah terhibur. Kadang-kadang lawak yang dia buat memang tak terjangkau Dek Minda. Tak lama selepas itu dari kejauhan kelihatan sepasang lampu dinyalakan. Hatiku lega. Ku kuatkan semula suara di radio. Selaju yang boleh ku cuba untuk sampai ke mereka. Kemudian HP ku kembali berbunyi. Panggilan dari Kai, seorang lagi sahabat yang ikut naik ke darat. Hoi, mana kau ni? Kata nak datang. Dekat setengah jam tak muncul-muncul. Tidur ke, terkejut juga aku apabila disergah sebegitu. Wis dah call kan tadi. Ni pun korang dah buka lampu kereta. Aku nampak dah korang. Tunggu kejap lagi aku sampai. Takkan kau tak nampak lampu kereta aku? Wis nampak aje, jawabku. Kau jangan nak merepek. Luar ni gelap aje, depan pun tak ada apa-apa lampu. Lampu kereta pun kami tak buka. Wis tengah sedap membuta dengan Didi ni kat depan, balas Kai. Tak kelakarlah Kai, terasa segala jenis peluh mula merecik. Aku ni jenis buat lawak ke, soalnya kembali. Ingat, kau tu perempuan. Hati-hati bila drive sorang-sorang kat tempat macam ni. Jangan berani sangat. Ingat Allah, sambungnya. Bila dia sebut ingat Allah, terus aku tersentak. Masa masuk simpang tadi tiada lorong masuk ke kiri. Pokok-pokok kepada sawit pun tinggi-tinggi semacam. Perjalanan rasa sangat lama dan jauh. Dari tadi tak sampai-sampai ke mereka walaupun mereka dah pasang lampu kereta. Segera aku menghentikan kereta. Subhanallah, silap aku leka. Memekak menyanyi awal pagi dalam suasana yang macam ni. Ku tarik nafas panjang-panjang dan membuat pusingan sekali lagi aku tersentak. Pitch black. Depanku sangat gelap. Lampu dari keretaku seperti tak menyala langsung. Beberapa kali aku switch off dan on, masih gelap pemandangan di depanku. Aku matikan enjin kereta dan cuba untuk tenangkan diri dalam suasana yang gelap itu. Setelah kekuatanku kumpul aku lawangkan azan, sambil mata ku pejamkan. Tak mahu lihat apa yang ada di luar dan juga kerana tak mahu ada gangguan dari luar. Tekad aku meminta pertolongan dari Allah untuk lepaskan aku dari kealpaan aku. Habis azan dan bila ku buka mata barulah nampak keadaan di sekitar. Aku berada di jalan yang seperti lama sudah tidak digunakan. Tak fikir panjang, ku hidupkan kereta dan sehabis laju aku pandu kereta mencari jalan keluar. Alhamdulillah, tak lama selepas itu aku ternampak jalan utama di tepi empangan. Entah lorong mana yang aku masuk tadi, aku pun tak tahu. Pandangan terus aku fokus ke depan, tak mahu lihat cermin pandang belakang. 15 minit kemudian aku sampai ke mereka. Masing-masing duduk mencangkung di tepi kereta. Alhamdulillah, jerit Wis sambil memelukku. Kai kata kau macam kena kacau ke masa nak datang sini. Tu yang kitorang tak sedap hati, tunggu kau kat luar kereta ni, Didi menepuk bahuku. Adalah sikit-sikit, jawabku sambil tersenyum kelat. Aku memandang pada Kai yang masih duduk mencangkung tersenyum memandangku. Mereka bertiga, tak cukup seorang, ku alihkan pandangan ke dalam kereta dan kelihatan Apan sedang menongkat dagu memandangku sambil tersenyum. Aku kemudiannya ikut mereka duduk mencangkung di luar kereta. Apa masalah kereta kau ni, soalku. Aku, kalau cakap mesti kau marah. Bukan rosak, minyak habis, tersengih Didi. Satu perangai dia dari zaman belajar. Suka ambil mudah perkara-perkara sebegini. Yang bagusnya, umat-umat yang sekereta dengannya pun tak ingatkan dia untuk isi minyak sebelum masuk ke kawasan ini. Dioi, korang tunggu sinilah, aku pergi beli minyak. Aku bangun dan terniat di hati nak ajak Apan menemaniku membeli minyak kereta. Ku bangun dan Apan tiada di dalam kereta. Mana? Ku pandang sekeliling. Lega hati bila nampak dia tersengih-sengih di tepi keretaku. Korang tunggu sini. Kitorang pergi kejap ajir, bila ku pusing semula ke arah keretaku Apan sudah pun berada di dalam kereta. Kitorang. Nami, kitorang. Didi memanggilku. Ala korang tunggu je kejap. Kat kampung tu ada kedai runcit 24 jam buka, diorang ada jual minyak kereta. Tempat aku tahulah, aku memotong kata-kata Didi dan bergegas lari ke kereta. Sekali lagi aku buat silap di sini. Terlalu yakin. Apabila sampai di kawasan kepada sawit,
tiba-tiba sahaja Apan di sebelahku humeng lagu IT Ain't Over Till It's Over dari Lenny Kravitz. Lega sedikit hati sebab dari tadi dia diam sahaja duduk di sebelahku dan pandangannya menghadap luar. On the way ke sini tadi aku buka CD Lenny. Kau macam tahu-tahu aje kan, soalku. Apan mengalihkan pandangan dan tersenyum memandangku. Dia kemudiannya memeluk tubuh. Bila merasakan segalanya okey, aku kembali memasang CD Lenny Kravitz dan ikut menyanyi sekali. Apan hanya memandangku sambil tersenyum sehinggalah kami sampai ke kedai runcit di kampung. Aku seorang sahaja yang turun membeli minyak. Apan tunggu di dalam kereta. Ketika sedang menanti pakcik kedai mengisi minyak ke dalam botol, Kai menghubungiku. Nami, dah selamat sampai kedai ke, soalnya. Yes. Aku tengah tunggu pakcik ni isi minyak dalam botol. Apan tunggu dalam kereta, balasku. Apan mana ada, dia teman Abang Men tunggu kat jeti sebab Abang Men tiba-tiba rasa tak sedap hati, terang Kai. Kai, kan Apan ada dalam kereta time kita ramai-ramai cangkung kat tepi kereta, mataku memandang Apan di dalam kereta yang sedang tersenyum memandangku, segera ku alihkan pandanganku. Tak, Apan tak ada. Dia dengan Abang Men, tadi kau dalam kereta kan seorang aje, sebab tu Didi panggil kau. Dia ingatkan nak temankan kau, tapi kau suruh dia tunggu sini aje, ujar Kai bersungguh. Ku toleh kembali ke kereta. Sah, Apan tiada. Aku berlari ke kereta, pusing keliling kereta 2 kali cuba mencari Apan. Kai terus terbayang Apan yang tersenyum dan memandangku sepanjang jalan ke kedai. Serta merta lutut terasa lembik. Agak kasar juga gurauan makhluk ni kali ini. Kau okey tak ni? Boleh tak ni nak drive balik ke kami? Kalau kau takut, takbir. Kitorang tunggu ajir dalam kereta sampai cerah. Apan tak bawa phone, nanti aku cuba call Abang Men lagi, Kai bersuara. InsyaAllah, aku cuba. Abang Men pun kalau nak datang nak naik apa? Takkan jalan kaki kot, jawabku. Setelah membayar harga minyak, aku masuk ke dalam kereta. Menangis puas-puas atas kekhilafan diri aku yang tersangat alpa. Setelah puas menangis dan muhasabah diri, aku beristighfar dan berzikir sambil memulakan perjalanan ke mereka. Alhamdulillah aku selamat sampai tanpa apa-apa gangguan. Kai segera menuang minyak ke dalam tangki minyak, kali ini dia menemaniku di dalam kereta. Mereka mengikutku sampai ke rumah, menunggu sehingga aku masuk ke dalam rumah dan kemudian barulah mereka meneruskan perjalanan ke restoran Mama. Aku bersihkan diri, buat solat sunat syukur kerana di dalam keadaan alpa aku tadi. Allah masih lindungi aku dan geng mancingku kemudian lelapkan mata kerana nanti kena drive ke Nilai. Alhamdulillah geng memancingku selamat juga membeli bekalan makanan di restoran Mama dan kembali ke rakit. Ketika sedang mengisi barang ke dalam kereta selepas solat subuh, perancangannya selepas solat subuh kami akan bertolak ke Nilai, tiba-tiba Abah datang dan menepuk belakangku. Agak lewat juga dia balik dari solat subuh, dekat pukul 7 pagi baru dia sampai ke rumah. Pergi ni biar Abah drive, Nami rehat dulu. Lain kali jangan seronok-seronok sangat, tahu kan kat dunia ni bukan kita aje yang ada, soal Abah. Terkebila-kebila aku memandang Abah. Pagi tadi lepas Nami masuk rumah, ada yang main ketuk-ketuk tingkap bilik Abah. Marah sungguh dia, jadi dia ikut Nami balik, jelas Abah. Tapi Abah dah hantar dia balik ke empangan tu, sambung Abah lagi. Subhanallah, nasiblah selepas beli minyak dan sehingga balik tadi, dia tak memunculkan diri lagi di hadapanku. Pengajaran bagiku, jangan menyombong diri walaupun itu tempat permainan kita. Jangan terlalu berseronok, ingat setiap perbuatan itu ada balasannya. Jangan berani sangat, nanti diri akan diduga hebat.